Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhairi Muhammad daripada penerbit UMK, Penerbit Universiti Kelantan. Okey, hari ini kita akan adakan satu program iaitu Bicara Penulis, di mana program ini adalah anjuran Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia (MAPIM) bersempena KABI, Karnival Buku Ilmiah 4.0 yang akan dijalankan telah bermula pada 15 Oktober sehingga 15 November. Okey, bersama saya hari ini ialah Dr. Firdaus Cik Yaakob, pensyarah kanan di Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan Universiti Malaysia Kelantan, untuk sama-sama kita menhuraikan atau berbincang mengenai satu topik iaitu Hala Tuju Cerita Rakyat Kelantan. Okey Doktor, pertama sekali saya mewakili penerbit UMK mengucapkan ribuan terima kasih, dan kami amat berbesar hatilah dalam kata kesibukan Doktor sudi memberi masa, mengambil ruang untuk bersama kita menjayakan program hari ini. Okey, seperti yang saya maklumkan tadi, program ini adalah bersempena KABI 4.0 iaitu Karnival Buku Ilmiah 4.0, yang mana Karnival ini adalah satu usaha ataupun satu inisiatif daripada pihak MAPIN untuk mengumpulkan penerbit-penerbit tempatan dalam satu platform lah, yang mana menggabungkan daripada penerbit-penerbit daripada universiti, termasuk juga penerbit pada luar. Untuk program ni, penonton boleh untuk maklumat lebih lanjut, penonton boleh pergi ke page Facebook MAPIM, Majlis Penerbitan Ilmiah, untuk keterangan yang lebih lanjut lah. Okey, berbalik kepada topik asal kita iaitu Hala Tuju Cerita Rakyat Kelantan. Okey, sebelum tu saya minta doktor untuk perkenalkan sedikitlah latar belakang doktor. Boleh ya doktor? Okey, terima kasih Encik Suhairi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terlebih dahulu, terima kasih saya ucapkan kepada Encik Muhammad Suhairi bin Muhammad selaku moderator majlis Republika Merah sempena Karnival Buku Ilmiah 4.0 bersama penerbit Universiti Malaysia Kelantan pada pagi ini. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, segala puji dan syukur kepada Ilahi yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Selawat dan salam ke atas junjungan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertamanya saya ingin memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana atas segala rahmat dan keizinannya, maka pada pagi ini kita dapat dipertemukan dalam satu program Bicara Penulis yang dianjurkan oleh Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia (MAPIM) dengan kerjasama penerbit Universiti Malaysia Kelantan UMK Press. Jutaan terima kasih kepada pihak-pihak ini kerana dapat mengadakan majlis seperti ini pada pagi ini. Pada pagi ini saya akan berbicara mengenai satu tajuk iaitu Hala Tuju Cerita Rakyat Kelantan. Apa khabar Encik Suhairi pada pagi ini? Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. InsyaAllah Encik Suhairi kita akan berikan yang terbaik kepada penonton-penonton yang setia bersama kita pada pagi ini, insyaAllah. Okay. InsyaAllah doktor. Okey, kalau menurut doktor tadi, doktor bagi tahu cerita rakyat Kelantan. Mungkin ni satu topik, saya rasa topik yang berat, tapi kita boleh pergi secara santai. Tapi okey, cerita rakyat. Kalau mengikut definisi Kamus Dewan edisi keempat adalah cerita yang diceritakan untuk orang biasa. Tapi boleh tak doktor berikan, sebelum kita pergi lebih jauh untuk topik ini, doktor berikan definisi sebenar cerita rakyat itu dan sedikit sejarah berkenaan cerita rakyat di Kelantan ni. Boleh ke doktor? Okey, terima kasih Encik Suhairi. Merujuk kepada pendefinisian cerita rakyat, merupakan cerita lisan yang disampaikan secara lisan dalam kalangan masyarakat terdahulu dan disampaikan sehingga hari ini. Cerita rakyat ini dikembangkan dalam kalangan masyarakat biasa bagi tujuan untuk mendidik
kanak-kanak dan mengisi masa lapan masyarakat setempat. Itu sedikit sebanyak berkenaan dengan pendefinisian cerita rakyat. Kalau mengikut pandangan saya, cerita rakyat ini kaya dengan kebudayaannya yang tersendiri, nilai-nilai murni yang dapat membentuk perilaku dalam kalangan masyarakat setempat, insya-Allah. Okey, betul. Okey, kalau menurut doktor lah, perspektif doktor, ke manakah hala tuju cerita rakyat Kelantan ni pada masa sekarang dan pada masa akan datang? Terima kasih Encik Suhairi berkenaan soalan sebentar tadi. Menurut persepsi saya, cerita rakyat Kelantan pada masa sekarang masih belum mendapat perhatian secara menyeluruh dalam kalangan masyarakat di Kelantan, khususnya dan di negeri-negeri seluruh Malaysia. Hal ini kerana mereka lebih terdedah dengan kemajuan teknologi semasa. Sebagai seseorang yang memperjuangkan warisan bangsa, penulis melihat sewajarnya langkah-langkah yang fleksibel dan bersesuaian bagi memastikan cerita rakyat Kelantan ini mampu dipelihara dan dipelihara pada masa akan datang. Jika kajian-kajian berkenaan cerita rakyat di Kelantan ini dapat dijalankan dari semasa ke semasa, ia akan mampu berada seiring dengan bidang-bidang lain yang membawa kemajuan kepada negara. Sebagai contoh, cerita rakyat Kelantan memiliki kekuatan pada penggunaan dialek asli Kelantan kerana penuturnya merupakan orang tempatan Kelantan. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap tukang cerita atau penglipur lara merupakan orang tempatan Kelantan yang sangat bijak untuk menceritakan kisah-kisah kebudayaan yang merangkumi adat, merangkumi kebudayaan masyarakat Kelantan secara menyeluruh. Oleh hal yang demikian, penyelidikan secara berterusan perlu dilakukan bagi memastikan pemartabatan, pendokumentasian, pemeliharaan cerita rakyat Kelantan ini dapat diperjuangkan dan mendapat tempat dalam kalangan masyarakat di Kelantan serta seluruh di negeri-negeri di Malaysia. Oleh itu, penulis sedaya upaya berusaha untuk memperjuangkan warisan bangsa kita ini agar dapat dirasai dan diperjuangkan dalam semua lapisan masyarakat. InsyaAllah kita sama-sama mendoakan agar penyelidikan berkenaan cerita rakyat ini dapat kita teruskan dari masa ke semasa dan sudah pasti dalam akademik kita ingin memberi nilai tambah kepada semua masyarakat, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, sebelum itulah, kalau ada soalan daripada penonton boleh terus tanya. Mungkin kita akan terus respon lah. Maksudnya macam saya cerita tadi, kita secara santai tapi berilmiah. Maksudnya kalau tanya kita akan respon terus. Okey, panjang dah tadi, adalah sedikit mengenai definisi, lepas tu hala tuju yang Dr. cerita. Sebenarnya kalau kita tengok cerita rakyat ni pada masa dahulu adalah satu bentuk hiburan ataupun macam mana kata, cerita rakyat ni menjadi satu wadah ekspresi seni yang menggunakan ayat-ayat yang indah. Maksudnya dan saya rasa cerita rakyat ni sekarang ni menjadi satu dasar kepada kesusasteraan moden sekarang ni. Okey, menjadi dasar penciptaan kepada sastra moden. Dia jadi maksudnya menjadi rujukan untuk sastra moden. Betul ke Doktor? Kalau saya salah Doktor betulkan. Okey, cerita rakyat ini merangkumi kepada kesusasteraan tradisional. Kesusasteraan tradisional yang popular pada masa lampau dan dipanjangkan kepada generasi pada hari ini. Saya kira warisan bangsa kita ni yang disampaikan oleh nenek moyang kita sejak turun-temurun ini perlu kita pelihara untuk kita perjuangkan kepada kanak-kanak remaja pada hari ini supaya mereka sedar
betapa betapa kayanya warisan bangsa nenek moyang kita sejak turun temurun dan perlu kita hargai sampai bila-bila. Hal ini kerana cerita-cerita rakyat yang berkisarkan tentang nilai-nilai murni, kebudayaan masyarakat setempat, menggambarkan tentang identiti masyarakat Melayu dapat memberi satu pendedahan kepada kanak-kanak dan remaja untuk menjadikan mereka lebih memiliki identiti dan jati diri dalam diri mereka, insya-Allah. Okey doktor, sebelum ni saya lupa nak tunjukkan dekat tangan saya ni ada 2 buku hasil tulisan doktor dan satu lagi kita on the way lah akan sampai. Okey, saya ceritakan, saya bacalah, saya tunjukkan dulu. Buku yang pertama ialah Seuntaian Naratif Lisan di Lembangan Sungai Pekalan Datu Kelantan. Okey, yang kedua kita ada Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam Cerita-cerita Lisan Melayu. Dan buku yang tajuk yang ketiga iaitu Nilai-nilai murni dalam cerita rakyat di Lembangan Pekalan Sungai Datu Kelantan. Satu penelitian teori pengkaedahan Melayu. Okey, berdasarkan tiga-tiga tajuk ini, boleh tak doktor terangkan secara ringkas tentang penulisan ataupun bagaimana tercetus idea untuk doktor menulis ketiga-tiga buah buku ni? Okey, saya kira soalan ini begitu menarik dan terima kasih kepada Cik Suhairi lah. Okey, sepanjang tempoh perkhidmatan saya dalam bidang akademik terutamanya di Universiti Malaysia Kelantan ini, alhamdulillah setakat ini saya berjaya menulis 3 buah buku lah. Yang pertama Seuntaian Naratif Lisan di Lembangan Sungai Pengkalan Datu Kelantan. Yang kedua Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam cerita-cerita lisan Melayu, dan yang terkini dalam proses petakan insya-Allah nilai-nilai murni dalam naratif lisan di Lembangan Sungai Pengkalan Datu Kelantan, satu penelitian pengkaedahan Melayu. Ketiga-tiga buah buku ini dihasilkan untuk tatapan pembaca yang mencintai dunia sastra. Saya kira buku-buku sebegini perlu dihasilkan untuk kita tonjolkan betapa kayanya masyarakat Melayu pada masa dahulu dengan adanya ciri-ciri kebudayaan yang tersendiri, nilai-nilai murni yang tersendiri yang dapat membentuk dan mempengaruhi akhlak pembaca. Jadi saya akan menceritakan secara ringkas berkenaan ketiga-tiga buku ini. Yang pertama, buku Seuntaian Naratif Lisan di Lembangan Sungai Pengkalan Datu Kelantan. Buku ini membataskan keseluruhan cerita lisan yang diperoleh di beberapa buah kampung lah berdekatan dan bersebelahan kampung Pekalan Datu. Antaranya Kampung Patai Senak, Kampung Kedai Lalat dan Kampung Babong. Setiap cerita yang terkandung dalam buku ini sememangnya kaya dengan nilai-nilai murni yang dapat membentuk moral positif dalam kalangan masyarakat di Malaysia dan juga luar negara. Cerita-cerita ini diperoleh melalui kerja lapangan, melalui rakaman suara dan audio menggunakan pita, kamera digital. Data-data yang dirakam telah ditranskripsi, telah diubah ke dalam bentuk tulisan. Hal ini kerana saya mendapatkan cerita-cerita ini dari pada penutur masyarakat orang Kelantan. Mereka menyampaikan cerita-cerita ini menggunakan dialek Kelantan. Jadi untuk memastikan pembaca dapat memahami kisah cerita yang terkandung dalam cerita-cerita tersebut, maka saya transkripsi dialek Kelantan itu ke dalam bahasa Melayu baku. Menariknya tentang penghasilan buku ini, penulis membataskan beberapa bab penting, antaranya pengkategorian cerita asal usul, cerita mistik, tokoh dan cerita binatang. Cik Zuhairi, kalau kita bercakap, kita cuba untuk menonjolkan betapa hebatnya cerita rakyat Kelantan ini, sudah pasti kita lihat penutur-penuturnya terdiri daripada masyarakat Kelantan. Pada saya, ketika mana saya ingin menjalankan kajian ini agak sukar untuk mendapat tukar-tukar cerita. Namun atas kesabaran kita,
untuk turun ke lapangan, ternyata masih ramai penutur-penutur yang boleh menyampaikan cerita-cerita rakyat Kelantan sebenarnya, Encik Suhairi. Betul. Okey, itu merujuk kepada secara ringkaslah berkenaan buku yang pertama saya hasilkan, dan yang kedua berkenaan dengan buku Falsafah Pendidikan Negara. Saya kira buku ini merupakan sebuah buku yang boleh dijadikan sebagai bahan pendidikan kepada golongan kanak-kanak dan remaja. Buku Falsafah Pendidikan Negara dalam cerita-cerita lisan Melayu ini membataskan pengkajian dan analisis terhadap beberapa cerita rakyat Melayu yang termuat dalam teks himpunan 366 cerita rakyat di Malaysia. Teks ini diselenggarakan oleh pelopor kesusastraan tradisional yang terkenal di negara kita, antaranya Arifin Said dan Ottoman Putih. Keseluruhan cerita rakyat Melayu yang dianalisis merangkumi 16 nilai murni berdasarkan kepada falsafah pendidikan kebangsaan kita yang menjadi tunjang kepada pembentukan sasiah diri dalam kalangan masyarakat kita. Ternyata cerita-cerita rakyat Melayu yang terkandung dalam teks ini sememangnya kaya dengan nilai-nilai murni yang dapat membentuk moral positif dalam kalangan jiwa setiap manusia. Sehubungan itu tanggungjawab pengkaji. Sebagai seorang penulis, saya ingin memastikan agar cerita-cerita rakyat Melayu ini dapat dibaca dan dihayati oleh semua khalayak pembaca, terutamanya kepada pencipta sastra. Di samping itu, pendekatan falsafah pendidikan kebangsaan dijadikan sebagai tunjang utama terhadap setiap analisis nilai-nilai murni cerita-cerita rakyat Melayu agar penghasilan dan pembincangannya lebih mantap. Itu yang kedua tadi merujuk kepada bagaimana saya melihat hubungan falsafah pendidikan kebangsaan yang dapat kita jalinkan dengan kekayaan cerita-cerita rakyat Melayu tersebut. Dan yang terkini, pengkajian mengenai buku yang bertajuk Nilai-Nilai Murni dalam Narasi Lisan di Lembangan Sungai Pengkalan Datuk Kelantan, satu penelitian teori pengkaedahan Melayu ini memberi fokus terhadap pendokumentasian dan pemartabatan narasi lisan di Lembangan Sungai Pengkalan Datuk Kelantan. Penulis menonjolkan dan membahaskan berkenaan dengan betapa pentingnya nilai-nilai murni yang terkandung dalam narasi lisan, dan setiap konsep nilai-nilai murni tersebut disokong oleh para sarjana di dalam dan juga di luar negara. Selain itu juga, buku ini sangat istimewa kerana penulis menjadikan teori pengkaedahan Melayu yang digagaskan oleh Hashim Awang pada tahun 1989 sebagai didaktif kajian. Namun begitu, beberapa cerita lisan daripada teks himpunan 366 cerita rakyat di Malaysia yang diselenggarakan oleh Arifin Said dan Ottoman Putih pada tahun 2015 turut digambarkan dalam buku ini untuk memperlihatkan betapa hebat dan kayanya cerita lisan di Malaysia. Justru penulis berharap buku ini dapat diterima dan dijadikan bahan rujukan kepada pengkaji-pengkaji lain dalam bidang kesusastraan Melayu tradisional, insya-Allah. Jadi Encik Suhairi dan pendengar, audien pendengar setia, saya membuka ruanglah kepada masyarakat di luar sana untuk mendapatkan ketiga-tiga buku ini agar kita dapat kembalikan kekayaan warisan bangsa kita pada masa kini dan pada masa akan datang, insya-Allah, Encik Suhairi. InsyaAllah. Saya rasa tadi ada soalan daripada penonton. Okey, daripada Nurilisha Ali, daripada Institusi Kelantan. Saya ingin mengajukan soalan kepada doktor. Bagaimanakah cara untuk kita mengekalkan kerelevanan cerita rakyat agar tidak dilupai?
Okey, ni macam berkait dengan soalan yang saya nak tanya kejap lagi juga ni. Okey, Okey, maksudnya kita boleh gabungkan sekali lah dengan soalan saya. okey Uh, insya-Allah. Apakah langkah-langkah yang wajar dilakukan bagi kita memperkasakan cerita rakyat Kelantan ni dalam masyarakat kita? Maksudnya soalan ni macam lebih kurang sama. Jadi doktor boleh hurai tak berkenaan memperkasakan cerita rakyat ni di kalangan masyarakat? Okey, terima kasih. Dan terima kasih juga kepada Nur Ali Shah. audiens yang sudi menanyakan soalan sebentar tadi, saudari Nolisha. Okey, merujuk kepada soalan yang dikemukakan sebentar tadi, sebagai seseorang yang memperjuangkan cerita rakyat Kelantan ini, penulis sendiri turut melibatkan pengkajian secara akademik menerusi geran-geran penyelidikan berkaitan cerita rakyat Kelantan. Antaranya saya telah memperoleh dua geran penyelidikan di bawah tajaan Universiti Malaysia Kelantan dan juga Kementerian Pengajian Tinggi. Geran-geran penyelidikan ini dijalankan melibatkan pendokumentasian cerita-cerita di seluruh jajahan negeri Kelantan. Seterusnya, dalam usaha memperkasakan cerita rakyat Kelantan, penulis juga turut melibatkan diri dalam persidangan antarabangsa yang dianjurkan oleh universiti-universiti terkemuka di Malaysia. Antaranya penulis melibatkan diri dalam persidangan Seminar Sastra Kanak-Kanak dan Remaja ke-9 pada tahun lepas yang dianjurkan oleh Universiti Putra Malaysia, serta yang terkini persidangan antarabangsa peradaban dan warisan Melayu yang dianjurkan oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris. Saya kira persidangan antarabangsa ini mampu memberi ruang kepada penulis untuk memartabatkan kembali cerita rakyat di Kelantan. Di samping itu, penulis juga menyertai persidangan antarabangsa, akan menyertai persidangan antarabangsa pada bulan 11 nanti dan juga pada bulan 12 nanti insya-Allah, yang akan dianjurkan oleh Universiti Putra Malaysia dan juga satu seminar kebangsaan, kenegaraan dan perpaduan nasional yang dianjurkan oleh Universiti Utara Malaysia. Saya melihat universiti-universiti terkemuka pada masa sekarang giat menjalankan satu persidangan untuk kita membuktikan betapa kayanya warisan bangsa yang perlu kita perjuangkan dari masa ke semasa. Hal ini bagi memperkukuhkan lagi khazanah warisan bangsa sehingga ke peringkat ke persada dunia. Hal ini disebabkan oleh khazanah cerita rakyat ini merupakan sesuatu yang tidak ternilai. Cerita rakyat dilihat sebagai interpretasi jati diri masyarakat Melayu itu sendiri. Kesan-kesan melalui langkah-langkah sebegini, cerita rakyat Kelantan mampu dipelihara dan dipelihara sebagai pembentukan identiti bangsa yang unggul. Itulah serba sedikit berkenaan bagaimana penulis cuba untuk memperjuangkan pemartabatan cerita rakyat di negara ini. Selain itu, Encik Zuhairi dan pendengar-pendengar yang saya kasih sekalian, penulis turut melibatkan dirilah dalam penulisan artikel dan juga bab dalam buku. Atas rasa cintanya penulis terhadap dunia penyelidikan cerita rakyat Kelantan, usaha dan kerjasama dengan universiti-universiti terkemuka terpilih turut dijalankan. Penulis menjalankan hubungan kerjasama dengan Universiti Utara Malaysia dan Universiti Teknologi MARA buat masa sekarang untuk mengembalikan cerita rakyat Kelantan ke persada antarabangsa, insya-Allah. Jadi kita sama mendoakan agar kerjasama ini berpanjangan dan dapat memberi impak yang positif kepada semua pencipta sastra di Malaysia dan juga di luar negara. Itu sahaja saya kira
faktor-faktor yang dapat kita gembeling untuk memastikan cerita rakyat di Malaysia dapat dikekalkan sampai bila-bila, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, Doktor, kalau kita lihat kepada dua buah buku Doktor ni, ada dua buah buku tu menyebut lembangan pengkalan Sungai Datu. Boleh tak saya minta Ya. Doktor mungkin ceritakan sedikit sejarah mengenai ataupun sedikit fakta lah untuk penonton tahu apa itu lembangan pengkalan Sungai Datu, ataupun perkongsianlah mungkin sejarah. Sebab saya adalah baca sedikit buku ni mengenai Ya. kemasyhuran pengkalan Sungai Datu ni. Mungkin dia diceritakan sebagai satu pelabuhan yang besar pada zaman dahulu. Ya. Boleh tak Doktor share sikit mengapa memilih pengkalan Datu ni, dan sedikitlah sejarah mengenai pengkalan Sungai Datu ni. Ya. Pengkalan Datu Kelantan ini merupakan satu tempat yang terkenal pada masa dahulu, menjadi laluan utama kepada pedagang-pedagang dari China, India untuk sampai ke sini. Dan saya kira ketika mana saya menjalankan penyelidikan ini, saya dapat bertanya kepada penutur-penutur ini, penutur-penutur yang cuba untuk membuktikan bahawa pada masa lampau lembangan Datu ini dijadikan sebagai tempat pelabuhan terkemuka untuk menjalankan hubungan perdagangan dan juga diplomatik pada suatu ketika dahulu. Jadi bila mana saya menjalankan kajian ini, terbukti bahawasanya pengkalan Datu ini dikelilingi oleh beberapa kampung, iaitu seperti mana yang telah saya ceritakan sebentar tadi, kampung Pengkalan kampung Babong, kampung Kedai Lalak, kampung Pantai Senak dan sebagainya. Jadi yang uniknya Encik Suhairi dan penonton-penonton semua, lembangan Datu ini merupakan satu perlabuhan yang kaya dengan khazanah warisan bangsa yang perlu kita kembalikan. Dalam konteks ini saya lihat kanak-kanak dan remaja pada masa kini, mereka tidak sedar betapa kayanya warisan bangsa kita yang perlu kita perjuangkan. Kita lihat sekarang anak-anak muda lebih mendedahkan diri dengan penggunaan teknologi terkini tanpa mengambil kisah berkenaan dengan karya-karya yang diperjuangkan oleh nenek moyang kita sejak zaman berzaman lagi. Okey Doktor, menarik. Okey, kalau kita lihat mungkin pada zaman dahulu, cerita lisan ataupun cerita rakyat, tradisi lisan ni dia memberikan kesan yang besar kepada masyarakat. Dan untuk zaman sekarang ni, apakah kesan-kesan yang dapat kita lihat menerusi penyampaian cerita rakyat ni kepada masyarakat setempat? Okey, mungkin pada masa dahulu ia merupakan satu bentuk hiburan, satu bentuk pendedahan. Mungkin cerita rakyat ni boleh guna mereka dulu gunakan untuk pendidikan, untuk dakwah mungkin. Tapi untuk masyarakat setempat ni, apakah kesan-kesan dia Doktor untuk sekarang ni? Kalau berbicara berkenaan dengan kesan-kesan, sudah pasti saya melihat dalam konteks yang positif. Jadi sepanjang saya menjalankan kajian ini, saya lihat impact dia, kesan dia kepada masyarakat. Pada pendapat penulislah, penyampaian cerita rakyat sememangnya memberi kesan yang positif kepada masyarakat setempat. Hal ini kerana cerita rakyat yang diwarisi ini di dalamnya terungkap segala ketinggian pemikiran dan falsafah orang Melayu dulu-dulu serta merangkumi nilai pandang dunia masyarakat Melayu. Semakin mendalam kajian yang dijalankan mengenai cerita rakyat, semakin banyak sebenarnya terungkap khazanah yang dapat ditelusuri mengenai pemikiran dan falsafah cerita rakyat ini. Orang dulu-dulu, nenek moyang kita dulu-dulu sememangnya dapat mencetuskan satu idea dalam konteks penyampaian cerita rakyat. Pertama sekali, penyampaian cerita rakyat ini memberi kepentingan
kepada masyarakat Melayu itu sendiri. Hal ini demikian kerana cerita rakyat mampu membawa masyarakat pembaca untuk lebih mengenali masyarakat Melayu itu sendiri melalui pancaran falsafah dan pemikiran yang terungkap di dalamnya. Itu yang saya kira satu kesan yang begitu meresap ke dalam jiwa pembaca. Selain itu, cerita rakyat Melayu juga kaya dengan pancaran falsafah pemikiran yang melambangkan kepribadian masyarakat Melayu serta kaya dengan seni warisan yang tersendiri. Oleh hal yang demikian, pemartabatan cerita rakyat Kelantan ini amat penting dalam membawa masyarakat Melayu untuk lebih mengenali dan seterusnya mencintai warisan seni yang indah ini. Cerita rakyat Melayu merupakan satu warisan yang perlu kita perjuangkan. Kalau bukan kita, generasi pada masa sekarang yang cuba untuk memperjuangkan, siapa? Jadi renung-renungkan, kita adalah kita adalah masyarakat yang perlu kita turut sama untuk memikirkan betapa hebatnya cerita rakyat ini yang perlu kita perjuangkan. Dalam pada itu, penulis berpendapat bahawa penyampaian cerita rakyat ini sebenarnya memberi kepentingan kepada pihak kementerian. Sebagai contoh, MAPIM, Dewan Bahasa dan Pustaka, penerbit-penerbit di universiti-universiti terkemuka. Hal ini dikatakan demikian kerana cerita rakyat jelas menggariskan nilai-nilai murni yang boleh dimanfaatkan dan dijadikan sebagai garis panduan untuk mendidik generasi baru untuk menjadi insan yang bersopan santun. Menerusi penulisan cerita-cerita rakyat Melayu, ternyata dan terbukti bahawasanya kisah-kisah yang disampaikan oleh tukang cerita ataupun penglipu lara memberi satu rangsangan positif kepada pembaca. Melalui penggarapan nilai-nilai murni seperti baik hati, tolong menolong, pemurah dan sebagainya, membantu untuk membina kepribadian diri masyarakat yang mulia dan berbudi pekerti. Itu saya lihat dalam konteks penyampaian cerita rakyat dalam merujuk kepada pihak kementerian. Selain itu juga, cerita rakyat juga penting kepada dunia akademik yang diharapkan dapat mencetuskan penemuan baru. Sebagai contoh, kajian cerita rakyat Kelantan ini perlu diperjuangkan dari semasa ke semasa agar masyarakat dapat melihat betapa indah, betapa hebatnya karya-karya yang diperjuangkan oleh nenek moyang pada suatu ketika dahulu dan menjadi tanggungjawab kita pada hari ini untuk mengembalikan warisan bangsa ini untuk diperjuangkan ke peringkat yang lebih tinggi. Penulis beranggapan bahawa hasil idea dan sumbangan penulis terhadap bidang cerita rakyat merupakan satu khazanah warisan ilmu yang bernilai. Sebagai contoh, penelitian dan garapan penemuan boleh membuka ruang dan peluang untuk pembinaan dan pemaktapan kesusastraan tradisional khususnya. Saya kira sekarang ini untuk mendapatkan buku-buku cerita rakyat yang berkisahkan tentang cerita lisan Melayu agak sukar. Saya masih ingat lagi ketika mana saya mula-mula menceburkan diri dalam bidang cerita rakyat ini, ketika mana saya mula-mula melanjutkan pengajian ke Universiti Putra Malaysia. Pada ketika itu, untuk mendapatkan bahan-bahan cerita rakyat ini saya kira agak sukar. Jadi bila mana inisiatif saya untuk menulis buku-buku cerita rakyat ini, ternyata permintaan daripada masyarakat sebenarnya luar biasa. Cetak, boleh dikatakan cetak buku cerita rakyat ini, alhamdulillah, dari segi penerimaan masyarakat terhadap karya-karya sastra rakyat sebenarnya dilihat dalam konteks yang lebih baik. Jadi sama-sama kita pandang ke arah yang lebih terbuka bahawasanya khazanah warisan bangsa ini perlu diperjuangkan kerana
di dalamnya terungkap pemikiran dan juga falsafah nenek moyang kita yang dahulu, dan saya kira kita sebagai pewaris bangsa perlu memperjuangkan warisan ini ke peringkat yang lebih tinggi, insya-Allah. Terima kasih Encik Suhairi. InsyaAllah, insyaAllah. Doktor, saya rasa ada satu soalan lagi daripada penonton tadi. Ya. Okey, daripada Suhaiza Karjariah. Okey, Assalamualaikum. Saya Suhaiza daripada UMK. Ingin mengajukan pertanyaan kepada doktor sebagai seorang penulis. Apakah antara cabaran yang dihadapi dalam menghasilkan cerita rakyat serta memperjuangkan cerita rakyat? Maksudnya cabaran yang dihadapi oleh penulis lah untuk bercerita, untuk menghasilkan cerita rakyat dan memperjuangkan cerita rakyat ni. Okey, terima kasih saudari Suhaiza atas pertanyaan yang begitu menarik. Banyak cabaran saya ketika mana saya menjalankan kajian ini. Antaranya, bila mana saya nak mendapatkan cerita, susahnya nak dapatkan tukang cerita yang boleh bercerita dengan bijaksana. Yang menyampaikan cerita ada, maksudnya boleh sampaikan cerita, tetapi dalam konteks akademik kita sewajarnya mendapatkan cerita-cerita daripada seseorang tukang cerita yang profesional, penglipu lara yang profesional. Perkara ini pentinglah untuk kita pastikan cerita-cerita yang disampaikan oleh mereka itu sahih faktanya dari segi hujahnya. Sebab bukan apa, bila kita bercakap soal cerita rakyat ini, rata-rata masyarakat pada masa sekarang beranggapan bahawa cerita rakyat ini sekadar rekaan, sekadar hiburan yang tidak memberi makna kepada masyarakat. Persepsi negatif ini kita perlu tangkis, kita perlu abaikan. Bila mana saya sendiri turun ke lapangan, saya berjumpa dengan tukar-tukar cerita yang profesional ini, terbukti sebenarnya mereka menceritakan kembali kisah-kisah masyarakat pada masa dahulu yang kita tidak tahu. Jadi bila saya dengar cerita itu, saya tertarik. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi penutur masyarakat Kelantan, saya boleh dikatakan masih anak-anak muda lah, anak muda walaupun dah mencapai usia 30 tahun, masih muda. Banyak dialek-dialek Kelantan sebenarnya saya belum ketahui dan saya masih belajar. Perkataan-perkataan ataupun dialek-dialek Kelantan ini sebenarnya satu benda yang unik. Jadi cabarannya bila saya berjumpa tukang cerita atau pelipu lara, agak sukar untuk saya faham beberapa perkataan yang diungkapkan. Jadi dengan itu, cabaran saya untuk saya tulis. Bila saya record, saya rakam apa yang tukang cerita sampaikan, saya balik dari tempat kajian, saya kena dengar balik, saya kena tulis balik cerita-cerita itu. Jadi itu satu cabaran. Satu cabaran lah pada saya. Walaupun saya asal Kelantan, tetapi penggunaan dialek-dialek Kelantan yang lama sebenarnya agak sukar untuk saya faham. Itu cabaran yang kedua. Cabaran yang ketiga boleh saya kongsi dengan penonton-penonton. Cabaran yang ketiga ialah cabaran yang ketiga, kesukaran untuk saya mendapatkan cerita ini. Kena turun ke lapangan beberapa kali, bukan mudah. Kita kena mengharungi, kata ranjau duri itu. Ranjau duri, jumpa sekali tak dapat, dua kali tak dapat, tiga kali tak dapat, yang keempat baru dapat. Maknanya susah sebenarnya penyelidikan cerita rakyat ini. Sebab kita bila mana kita menjalankan kajian yang bersifat akademik ini, sudah pastilah penghasilannya mesti bersifat akademik. Kita tak boleh pakai tangkap muat saja, kita kena teliti, kita kena analisis. Itu satu perkara yang perlu saya fokus secara lebih mendalam. Itulah antara perkara-perkara yang memberi satu cabaran kepada saya. InsyaAllah kekuatan yang ada, bantuan-bantuan daripada penyelidik-penyelidik lain yang turut sama dalam usaha memperjuangkan cerita rakyat Kelantan, saya kira saya tidak keseorangan. Saya ada sahabat-sahabat yang turut sama membantu dalam usaha memperjuangkan cerita rakyat ini. InsyaAllah itu antara cabaran-cabaran yang saya kira
saya dapat kongsi dengan pendengar-pendengar sekalian, insya-Allah. InsyaAllah. Saya rasa walaupun dengan ranjau yang susah ini, saya rasa Ya. satu cabaran yang berbaloi saya rasa, sebab dengan cabaran yang tinggi itu dapat tahsilnya 3 buah buku yang istimewa ni. Ya, sangat berbaloi Encik Suhairi. Sebenarnya sangat berbaloi dan terima kasih saya ucapkan kepada penerbit UMK kerana memandang serius perkara ini. Memandang serius dan sedaya upaya memberi inisiatif kepada saya. Maksudnya dengan adanya program sebegini, saya dapat berada di sini dan saya dapat berkongsi sedikit ilmu saya bersama semualah pendengar. Kalau tidak ruang dan peluang ini diberi, saya kira saya tidak dapat untuk mengetengahkan apa yang ada sekarang ini. Terima kasih Encik Suhairi dan juga kaki tangan lain, insya-Allah. Terima kasih. Okey, macam ni, okey, untuk balik kepada topik kita ni lah. Ya. Okey, menurut pandangan doktor, bagaimana penyampaian cerita rakyat Kelantan ini mampu diadaptasi dalam bentuk teknologi pada masa sekarang ni? Maksudnya untuk menarik lebih minat remaja lah, BBNU. Mungkin cerita-cerita lisan ni dia lebih diketahui, lebih dikenali oleh mungkin masyarakat yang lebih bergemas lah kita kata. Tapi bagaimana untuk diadaptasi ke dalam bentuk teknologi untuk menarik minat masyarakat sekarang ni lah, yang lebih kita fokuskan kepada remaja mungkin. Macam mana tu doktor? Okey, pada pendapat saya sebagai seorang yang memperjuangkan cerita rakyat, saya sangat optimis bahawa cerita rakyat ini mampu diadaptasi ke dalam bentuk teknologi pada masa kini. Kita sedia maklum negara kita Malaysia dah mencapai satu kemajuan yang sangat membanggakan. Golongan kanak-kanak, remaja, dewasa, bahkan golongan veteran sekalipun boleh dikatakan akrab dengan teknologi terkini. Jadi saya lihat perkara ini perlu kita seimbangkan. Kita kena lihat dalam konteks tradisional dan juga moden. Kita tidak boleh membiarkan warisan kita ini orang kata diabaikan begitu saja. Jadi langkah yang perlu kita laksanakan sudah pasti perlu setimpal dengan apa yang kita fikirkan. Hal ini kerana cerita rakyat ini juga perlu dipandang ke dalam bentuk digital, seperti animasi, sebagai contoh animasi yang diminati oleh golongan muda. Sebagai contoh animasi mencetuskan satu tata cara kehidupan serta kepercayaan masyarakat melalui elemen teknologi. Banyak kita tengok sekarang ini cerita Upin dan Ipin. Kenapa kanak-kanak, remaja, bahkan golongan dewasa amat suka untuk menonton Upin dan Ipin? Dari segi grafiknya, dari segi audionya, dari segi multimedianya yang dipaparkan itu menarik. Jadi sepanjang saya menjalankan penyelidikan cerita rakyat ini, saya adalah beberapa langkah saya untuk memastikan cerita rakyat ini dapat digabungkan. Nak lihat bagaimana tepat atau tidak elemen teknologi ini sebagai elemen yang memberi kesan yang positif kepada remaja dan juga kanak-kanak. Antaranya cerita rakyat ini boleh disampaikan melalui aplikasi Quizizz. Aplikasi Quizizz yang secara umumnya merupakan satu bentuk platform digital untuk menyampaikan sesuatu ilmu pengetahuan dalam bentuk penyampaian cerita. Penulis telah melakukan kajian melalui penulisan mengenai penyampaian cerita rakyat melalui aplikasi Quizizz. Kajian ini dilakukan dengan mengumpulkan responden yang terdiri daripada pelajar-pelajar Universiti Malaysia Kelantan bagi melihat persepsi mereka terhadap pembacaan cerita rakyat melalui aplikasi Quizizz ini. Hasil kajian, penulis mendapati bahawa
para pelajar lebih mudah untuk memahami olahan cerita rakyat melalui aplikasi ini kerana dapat menimbulkan rasa seronok dan santai ketika membaca cerita-cerita rakyat. Sebenarnya mereka ini bukan tidak suka, mereka bukan tidak didedahkan, cuma peranan kita yang memperjuangkan perkara ini. Kalau sekadar kita hanya bercakap tanpa adanya satu inisiatif, perkara itu saya kira tidak sampai kepada mereka. Jadi bila mana saya membuat kajian ini, ternyata dan membuktikan bahawa pelajar-pelajar di UMK boleh dikatakan hampir 93% suka membaca cerita rakyat berdasarkan kepada aplikasi Quizizz yang saya nyatakan sebentar tadi. Di samping itu, penulis juga melakukan kajian mengenai penyampaian cerita rakyat melalui aplikasi Kahoot. Kahoot juga memberi satu sumbangan besar kepada pelajar-pelajar di UMK. Aplikasi ini juga memiliki konsep yang sama dengan aplikasi Quizizz, iaitu menyediakan grafik dan penyampaian cerita rakyat secara menarik. Kedua-dua kaedah melalui aplikasi ini dapat memberi keseronokan dan memberi situasi yang santai kepada mereka bila membaca cerita-cerita ini. Itulah betapa pentingnya Cik Suhairi dan pendengar sekalian, jika ada satu inisiatif yang cuba kita gembeling untuk memastikan cerita-cerita rakyat ini dapat dipelihara dan dipelihara sampai bila-bila, insya-Allah. Saya kira golongan kanak-kanak dan remaja bukannya tidak suka, mereka suka, cuma bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri kita dengan mereka dengan adanya penghasilan buku-buku yang saya hasilkan ini sedikit sebanyak akan mempengaruhi minda mereka untuk menghargai dan memperjuangkan warisan bangsa nenek moyang kita, insya-Allah. Saya tak tahu sampai bila saya berada di muka bumi ini. Jadi penghasilan sedikit ilmu yang saya kongsi ini agar dapat dipanjangkan sampai bila-bila, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, maksudnya kalau dari segi penyertaan tadi, kita sebagai masyarakat sebenarnya perlu mengambil langkah yang terbaik untuk mengekalkan cerita lisan ni lah. Okey doktor, saya rasa masa pun hampir ke penghujung. Boleh tak doktor bagi rangkumkan ataupun simpulkan mengenai topik kita hari ini? Terima kasih. Okey, topik kita hari ini cukup menarik saya kira, hala tuju cerita rakyat Kelantan. Seperti mana yang saya jelaskan pada awal perbincangan, cerita rakyat Kelantan ini sememangnya kaya dengan hazanahnya tersendiri dari segi nilainya, kebudayaannya, adat resamnya dan sebagainya yang kita perlu perjuangkan dari masa ke semasa. Dan sebagai seorang penulis yang sedang dan akan memperjuangkan cerita rakyat Kelantan ini, saya melihat cerita rakyat Kelantan ini dapat berada pada tahap yang membanggakan suatu hari nanti, insya-Allah. Hal ini kerana saya lihat golongan kanak-kanak dan remaja mula menyedari betapa pentingnya untuk baca cerita-cerita rakyat Kelantan ini, yang mana cerita-cerita ini perlu ditonjolkan. Saya kira platform yang dianjurkan oleh MAPIM dan juga UMK ini akan memberi nilai tambah kepada dunia pendidikan kita, insya-Allah. Dan saya sebenarnya sangat sukalah kalau nak share perasaan saya, perkongsian perasaan saya suka kerana saya sebenarnya bukan keseorangan. Saya dibantu oleh pensyarah-pensyarah saya yang berada di UPM. Mereka banyak memberi tunjuk ajar kepada saya. Mereka tidak loket dengan ilmu, macam memberi sokongan. Jadi dengan sokongan dan dorongan itu, saya rasa bersemangat.
Kita pernah jadi pelajar mereka. Jadi dengan cara itu bila saya sentiasa berbincang, mencurilah sedikit pengalaman-pengalaman mereka, ternyata mereka memberi sokongan yang sepenuhnya. Dan terima kasihlah kepada guru-guru saya, pensyarah-pensyarah saya yang banyak berkongsi berkenaan dengan perjuangan cerita-cerita rakyat ini. Antaranya kalau nak dikatakan, ramai pensyarah-pensyarah saya, antaranya Profesor Madya Dr. Nik Rafidah dari UPM, sentiasa memberi tunjuk ajar kepada saya. Ini satu ruang dan peluang yang saya akan sentiasa ingat dan akan saya cuba melakukan yang terbaik. Dan insya-Allah saya yakin dan percaya cerita rakyat Kelantan dapat diperjuangkan dengan lebih hebat ke persada dunia. Persada dunia, tak kira di Malaysia, bahkan di luar negara, insya-Allah. Terima kasih Encik Sairi. InsyaAllah. Sebenarnya Doktor, bersempena program kita hari ni, sebenarnya kita ada buah tangan lah daripada penerbit UMK, di mana kita akan buat buku Doktor ni, kita akan buat set combo. Ada tak gambar? Kalau boleh. Okey, yang ni, combo set cerita rakyat, di mana kita menggabungkan ketiga buah buku ni dalam satu set combo. Maksudnya kalau ikutkan harga asal dia untuk ketiga-tiga buah buku ni ialah RM121. Tapi kalau dibeli melalui set combo ni, hanya perlu bayar RM96.80. Banyak sebenarnya Dr. Tujimat. Berbaloi sangat. Berbaloi kalau dapatkan buku-buku ini, berbaloi. Okey, set combo ni boleh didapati di e-commerce kita, UMK Bookstore, dan di Shopee. InsyaAllah dah boleh beli sebenarnya. Dah live dekat kita punya e-commerce. Okay, saya rasa jangan lepaskan peluang untuk dapatkan ketiga buah buku ni. Okey, dia nampaknya dia kata apa biasanya secara klisenya masa agak menceburui kita lah sebenarnya. Dah kita pun hampir dah sampai ke penghujung. Jadi akhir kata daripada saya sekali lagi lah, saya mewakili penerbit UMK mengucapkan ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi panggilan kepada doktor kerana sudi berkongsi, sudi memberi masa kepada penerbit UMK untuk sama-sama menjayakan program hari ini. Okey, saya haraplah program kita ni bicara penulis mengenai topik Hala 7 cerita rakyat Kelantan ni menjadi satu titik permulaan untuk ataupun anjakan untuk orang melihat usaha untuk mengekalkan cerita lisan ni atau memelihara tradisi. Saya kira benda ni warisan yang perlu dipelihara. Okey, Doktor, sebelum saya akhiri ni, saya rasa saya nak bagi pantun lah kat Doktor satu. Boleh ke? Pantun. Okey, boleh pantun. Okay. Saya sebenarnya pun ada satu kata-kata juga untuk saya kongsi. Dan saya rasa kena dengan diri saya hari ni, Cik Suhairi. Okey, kita apa dulu? Tak apa, Doktor bagi yang Doktor dulu. Kita bagi Encik Suhairi dululah. Okey, saya ni pantun tak ada sangat, tapi saya boleh bagi pantun 2 rangkap je. Okey, berkilas selasih si daun pauh. Terima kasih Dr. Firdaus. Okey, terima kasih saya. Okey, saya ada satu kata-kata lah yang dipetik daripada Muhammad Sapila ni. Bila saya scroll Facebook semalam, saya rasa kata-kata ini mendalam dan kena dengan diri saya. Okey, kata-katanya macam berbunyi sebegini. Ada kalanya hujan harus turun lebih awal. Agar kau tahu siapa yang akan datang membawa payung untukmu. Dan siapa yang akan membiarkanmu menggigil kedinginan di dalam derasnya hujan. Saya kira kata-kata ini sangat kena dengan saya. Saya nak berterima kasih kepada pihak ataupun agensi luar yang saya kira melihat perjuangan saya dan sentiasa memberi ruang kepada saya untuk saya tonjolkan siapa diri saya. Sedikit ilmu yang saya kongsi ini
saya akan cuba lakukan yang terbaik. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia MAPIM dengan kerjasama penerbit Universiti Malaysia Kelantan UMK Press yang sentiasa nak tonjolkan saya, nak beri ruang kepada saya, dan terima kasihlah kerana sentiasa memayungi saya. InsyaAllah doakan saya supaya saya sentiasa merendah diri, sentiasa memberi sedikit perkongsian berkenaan dengan ilmu yang saya ada sebelum saya ke alam sana lah, insyaAllah. Jadi kita sama perjuangkan warisan bangsa. Terima kasih Encik Suhairi selaku moderator yang cukup bagus pada pagi ini, dan teknikal, bahagian-bahagian teknikal yang cuba lakukan yang terbaik hari ini. InsyaAllah segala kelemahan, kekurangan itu datangnya daripada saya. Saya dengan rendah diri ingin memohon maaf kepada semua pihak. Sekiranya sepanjang 1 jam berlangsungnya perkongsian ilmu ini terdapat kelemahan daripada saya. Saya masih baru dan saya perlu tunjuk ajar untuk saya lebih baik dan lebih baik pada masa-masa akan datang. Okey, terima kasih. InsyaAllah. Okey, saya seperti tadi ucapkan ribuan terima kasihlah kepada pihak doktor dan semua terutamanya penganjur MAPIM dan teknikal di sebalik tabir kerana telah menjayakan program kita hari ini. Okey, akhir kata pada saya, terima kasih semua dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.